أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. What's up guys, Assalamualaikum. Welcome back to Ashraf Channel. Ting tong. Gitu guys. Alright. Hari ini guys, hari Khamis. Siang tadi Acah dah upload video kan. Acah dapat satu hadiah yang sangat-sangat besar, misteri. So kalau korang belum tengok hadiah apa yang Acah dapat, korang boleh pergi dekat bawah, pergi tengok apa benda yang Acah dapat. Okay, untuk video malam ni dia ada lain sikit guys, sebab hari ni Acah nak berkongsi dengan korang kisah daripada seorang bekas banduan ni. Bukan cerita pasal kenapa dia kena tangkap, macam mana dia kena sumbat dalam penjara, tidak. Tapi macam mana dia ditangkap sebelum dia disumbatkan dalam penjara, itu yang Acah nak share dengan korang. Sebab benda ni berkaitan dengan ilmu pagar. Okey, korang pernah dengar kan? Macam kau masuk rumah orang, lepas tu ada niat tak baik, lepas tu kau pusing, kau tak jumpa jalan keluar. Itu lebih kurang lah. Itu dia punya synopsis, okey? So kalau korang yang dah masuk, jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa juga tekan bell notification, okey? So kita tak nak cakap panjang-panjang, kita nak dengar kisah daripada brother ni. So kita roll it dulu. Kita layan intro. Roll it. Okay, benda ni sebenarnya Acap dah cuba aturkan daripada bulan lepas lagi, okay? Ataupun cerita ni lah. Cerita dia macam ni. Last month Acap dapat satu email daripada seorang lelaki ni yang mahu dikenali sebagai Joe sahaja, bukan nama sebenar lah. So Acap pun tak adalah intention nak tanya nama dia, tapi melalui apa yang dikongsikan dekat email dia tu, memang sangat-sangat orang kata apa, menarik minat Acap untuk tahu lebih daripada yang apa dia kongsi lah. Sebab Acap tak pernah dengar kisah tentang ilmu pagar ni, macam Acap cakap tadi. So lepas dia hantar email tu, Acap duk baca, Acap duk telaah, cuba fahamkan apa yang telah terjadi kepada dia. And then kita orang ada mencuba inisiatif untuk contact abang ni, sebab ikutkan Acap nak dia call dia, and then Acap nak dia sendiri cerita situasi tu, macam tu. Tapi bila dah berkontak, dah berbalas email, dia tak nak, dia refuse untuk kita macam mana dengar daripada dia sekali. So dia kata dengan Acap, tak apa Cap, kau share sendiri apa yang aku kongsi ni, dan cukup setakat ni. And then dia minta maaf lah sebab dia tak dapat nak call call dengan aku and share dengan korang kan. Tapi tak apalah, kita hormati apa yang dia nak. So hari ni Acap orang kata apa, dijadikan orang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab tak ada lah, bertanggungjawab sangat. Macam jelah orang yang dia bagi kepercayaan untuk cerita dengan korang apa yang terjadi kepada dia sebelum cerita ni dikongsi. Yep. So jom kita telaah. Kau faham tak apa maksud telaah? Jom kita fahami dan selami cerita daripada Abang Joe ni. Alright. Abang Joe ni dia merupakan seorang lelaki yang berketurunan Siam. Okey, dia ada campur lah, ada mix, tapi dia menetap di area-area Kelantan sana. Okey, benda ni terjadi dekat area kampung dia. Acah tak payah bercakap lah daerah mana, tapi dia ada dekat area Kelantan tu. Okey, benda ni terjadi kira-kira 12 tahun yang lalu. So korang kira lah, 2021 tolak 12, mana jawapan dia? Berapa lah? 21 tolak 12, 9 lah, 9. Tahun 2009 dulu. So dia kata dia ni dulu time tu kaki judi, kaki botol. And then dia, orang kata apa, tak ada akhlak yang betul lah untuk jadi seorang manusia pada waktu tu. And umur dia pada waktu tu sudah pun menjangkau 31 tahun. So bila kita tambah, so tahun ni dia dah 43 tahun lah. So dia kongsi dengan Acap, aku merupakan seorang bekas banduan yang pernah dijatuhkan hukuman selama 5 tahun kat dalam sana akibat perbuatan aku yang ini. Okey, dia ni bekerja dengan seorang tokek. Okey, tokek dia ni Melayu lah, Pak Haji dekat salah satu kawasan yang dia duduk ni. Dia ni seorang tokek, macam mana aku nak cakap, barang-barang yang keluar masuk ikut laut, macam tu lah lebih kurang. So benda tu, ada satu hari ni
majikan dia ni buat slack dengan dia. Sebabkan apa yang dia janjikan kepada si Joe ni tak seperti apa yang dia dapat lepas tu. Maknanya kira macam dia punya majikan ni macam seleweng cakap lain tapi dapat lain. So Joe ni menyirap dengan dia. So selepas dia dah bengang dengan dia punya majikan ni, kita just cut it short lah. Dia sebenarnya dia panjang lagi tau. Dia bagi tahu aku yang malam tu dia pergi minum dulu lah apa semua. Benda tu kita tak payah cerita lah kan. Sebab dia tak ada go in dengan go in dengan the storyline. So kita biarkan saja. Alright, kita cut it short. Senang cerita, dia pergi berdua dengan member dia. Kering-kering pun kena pergi berdua, mana ada orang pergi mengumpat satu orang kan. Alright, dia pergi berdua dengan kawan dia. Tapi sebenarnya dia kata dia masuk ke rumah Pak Haji tu, waktu tu dia tak tahu orang tu sebenarnya Pak Haji. Sebab penampilan majikan dia ni tak menampakkan dia ni merupakan seorang yang tahulah pasal-pasal benda-benda gaib ni semua. Dia punya penampilan macam biasa-biasa lah kan. Kadang-kadang kita nampak orang tu macam bersongkok ke, ataupun ada image-image yang Islamik. Mungkin dekat situ dia akan macam, okay, kau jangan orang ni mungkin ada isi ke apa semua. Tapi tak, majikan ni tak nampak macam tu. Okay. So ada satu malam ni, lepas dia orang dah plan apa tu semua. Ni aku cut it short dia. Dah plan apa tu semua. Dia berdua dengan member dia ni tadi pergi ke rumah Pak Haji ni. Okay. Sampai je kat rumah Pak Haji ni, member dia ni, yang seorang ni, tunggu dekat kereta. Yang dia ni pula nak masuk dalam, kononnya nak pergi gembat segala apa yang ada lah yang boleh ambil. Pak Haji ni, dia bertinggal berdua dengan bini dia. Okay? Dia ni belum ada anak, Pak Haji ni. Sebab aku pun tak tahulah, mungkin tak ada rezeki ke apa. Abang ni pun tak cerita. Malam yang dia pergi ke rumah Pak Haji ni, ngam-ngam time tu Pak Haji ni dengan dia punya bini ada meeting dekat outstation lah. So dia pun macam dah tahu lah yang dia akan datang dekat rumah yang tak ada orang. Line clear, rumah besar, masuk, ambil barang, samun, rompak, bahang, ciao. Dia punya plan adalah semudah itu. Tapi apa yang telah terjadi kepada dia tidaklah semudah itu, guys. Di mana pada malam tersebut, selepas dia di drop off oleh member dia dekat depan rumah Pak Haji tu, tak adalah depan rumah, tak ada orang merompak nak bagi salam, tidak. Dia ada satu kawasan lah. Sebab rumah Pak Haji ni memang besar dia kata. Dia parking kat tepi tu, dah tadi depan tepi pula, tepi. And then dia panjat melalui pintu yang ada dekat situ. So dia panjat, dia pun masuk ke dalam rumah Pak Haji tu, kopek pintu belakang Pak Haji tu punya rumah lah. So dia pun kopek, terbuka, guys. So dia pun masuk je rumah Pak Haji tu. Dia pergi depan, dia tengok adalah TV. Memang mewah, memang mewah rumah dia kata. Sampai dekat dalam tu, guys, keadaan dalam rumah tu memang sangat-sangat fancy, sangat-sangat mewah. So dia pun tak tahu nak ambil yang mana dulu. And then dia ambil keputusan untuk naik ke tingkat atas pada waktu tu, guys. Naik tingkat atas, guys, dia nak cuba masuk dekat dalam bilik Pak Haji tu. Masa dia nak masuk, pintu bilik tu terkunci, guys. Asal kunci bilik sendiri? Dia rasa macam tu. Dia pergi bilik yang lain. Buka-buka tak boleh. So ada 4 bilik dekat atas, semua dia buka, semua tak boleh. Dia pun turun balik ke bawah. Bila dia turun balik ke bawah, dia try buka pintu bilik yang ada kat bawah, pun tak boleh, guys. Alright. Time tu dia dah macam, alamak, tak ada peluang nak masuk dalam bilik dia ni. Sebab dia tak nak ompel lagi. Dia tak nak tinggalkan orang kata apa, bahan-bahan evidence yang banyak dekat dalam rumah tu. Tapi dia ambil keputusan untuk pergi naik balik and cuba lagi untuk buka tombol-tombol pintu yang ada kat atas tu. Dia try buka, salah, tak boleh juga. Nate betul. Dia kata macam tu. Buat apa ni? Buat macam mana ni? Buat macam mana? Dia kata macam tu kan. So daripada atas tu dia bergerak turun balik ke bawah. And then dia pergi dekat area-area laci-laci yang ada kat situ. Masa dia nak buka laci yang belah bawah dekat area-area television tu, laci tu pun berkunci, guys. Masalah dia, laci pun dia kunci. Uish, lain macam dia ni. Dia kata macam tu. Rumah dalam tu memang gelap, keadaan gelap. Orang outstation, takkan kau nak buka lampu pula kan. Dah lah nak berompak. So dia pun ambil keputusan macam okay, kita ambil je apa yang ada. Apa pasal suara hilang tiba-tiba. So dia ambil keputusan untuk pergi ambil apa je yang ada. So pada waktu tu dia kata dekat atas satu meja tu ada satu utas jam tangan tau. Yang kind of mewah lah. Dia kata kalau dia ambil jam tangan ni mungkin dia boleh pergi jual.
So dia ambil dia punya jam tangan tu dan juga beberapa perkakas-perkakas lain yang ada dekat atas rak meja tu lah, yang boleh nampak boleh jual lah, sebab memang tak boleh masuk bilik, memang tak boleh buat apa, and dia tak ada nak cuba buka pintu ke apa. Dia pun keluar daripada pintu belakang. Daripada depan, dia jalan nak pergi ke pintu belakang tu guys. Dia sampai kat pintu belakang tadi yang dia buka, dia ompel tu, dia sampai je kat belakang guys, pintu tu dah tertutup guys. Dia kata pintu tu molek cap, macam tak terusik langsung. Aku dah terperanjat dah waktu tu. Dia kata waktu tu memanglah kan, dia tahulah dia kopek. Bila dia sampai kat belakang, benda tu okey lagi. Dia dah macam uish, seram kan, rompak-rompak juga, seram juga. So dia pun pergi lari cepat dekat pintu yang dia ompel tu. Dia cuba buka guys, dia cuba buka tapi tak boleh. Dia seperti seolah-olah telah dikunci daripada luar. Allah, macam mana ni? Oh, time tu baru nak ingat Tuhan waktu tu. So dia buka-buka tak boleh, buka-buka tak boleh. Dia pun dah panik. Dia pun pergi kat depan, dia try buka semua pintu, semua cermin waktu tu guys, satu pun tak boleh buka. Oh, dia dah jeng time tu. Time tu dia rasa macam tiba-tiba rasa rumah tu tiba-tiba panas guys. Panas yang sepanas-panas tidak ada. Memanglah dia masuk tak buka kipas semua, tapi ini memang panas yang seperti api tu memang dah dekat dengan kulit dah. Dia kata memang panas gila cap. Panas gila-gila gitu waktu tu. Asal panas ni rumah ni. Dia rasa macam tu lah. And then dia pun keluar balik ke arah ruang tamu. Dia naik sampai atas. Dia naik atas, keadaan tu makin lama makin panas. Dia memang dah tak boleh nak sangkal, dia tak boleh buat apa-apa. And dia kata waktu dia dekat atas tu, dia cuba buka pintu semua tak boleh. Dia turun balik tangga. Masa aku turun balik tangga cap, kau tahu dekat bawah tu gelap cap. Gelap hitam yang memang kau umpama kau dalam gua cap. Dia kata macam tu. Gelap gila cap waktu tu. Aku dah tercengang macam orang bodoh dah. Aku dah macam apa ni, rumah apa ni kan. Dia kata macam tu. Tapi aku turun cap. Masa aku turun, aku masuk dalam gelap tu cap, memang keliling aku ni cap, aku tak nampak apa-apa. Ini bukan gelap sebab blackout tau. Ini gelap yang betul gelap. Dia kata, aku pun tak tahu macam mana nak explain gelap tu. Time tu, aku keluarkan handphone aku, buka torchlight. Torchlight, kat sini ada lampu, tapi tak ada cahaya depan aku. Dia kata macam tu. Oh, memang time tu aku panik, aku tak tahu buat apa. Aku try call member aku, engage. Tak boleh. Aku dah terduduk dekat situ. Dekat dalam tengah-tengah tu, aku pun tak tahu aku kat kawasan mana. Aku duduk dekat situ, and then aku tak tahulah aku nak buat apa time tu. Memang aku sangat-sangat panik, sangat-sangat dalam keadaan yang aku tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba aku terdengar seseorang memanggil nama aku. Johari, keluar. Contoh nama dia Johari, nama dia Jo kan. Johari. Aku dengar suara macam tu. Aku bangun, suara tu datangnya daripada belah kanan. Aku ikut ke kanan. Masa aku ikut ke kanan tu guys, aku nampak dekat hujung jalan tu guys, ada 3 orang. Ustaz, laki bini Pak Haji tadi. Aku nampak dia orang, tapi dia orang jauh gila. Aku try jalan, tapi tak sampai ke arah dia orang. Sampailah satu ketiga, aku rasa badan aku ni memang dah penat, rasa memang dah tak boleh nak go. Aku pengsan dekat situ guys. And then aku buka mata je, diorang bertiga sedang tengok pandang aku sambil cakap, kau buat apa kat dalam rumah ni? Itu guys. So waktu tu dia dah tak boleh buat apa, sebab dekat tangan dia ada duit, dekat tangan dia ada jam, and dekat keliling dia ada barang-barang yang dia terniat nak rompak, and ada semua tu dekat dia. Masa tu dia memang dah tak boleh buat apa. Dia minta maaf, dia mengayu dekat bos haji tu, tapi bos haji tu berkeras juga nak buat laporan polis, dan aku pun kena sumbat dekat dalam penjara tu selama 5 tahun. Sabit salah lah sebab mengumpat rumah orang. Selepas tu, lepas je aku keluar daripada situ, aku memang tak jumpa dapat haji tu. Tapi apa yang aku dapat belajar dekat dalam penjara tu semua, aku ada jumpa ustaz-ustaz ke apa. Dia orang kata yang aku ni terperangkap dalam satu, mungkinlah ilmu pendinding ataupun pagar yang telah diletak oleh tuan rumah tu dekat dalam rumah tu. So dia kata dia memang tak boleh brain apa yang jadi.
pintu rumah tu, satu lagi aku lupa nak bagi tahu. Kau tahu tak? Pintu yang dia kata berkunci semua tu, masa dia tersedar, dia tengok kiri kanan, Pak Haji tu pergi dekat pintu belah bilik bawah tu, buka selama je, Mat. Buka selama je, tengok ada apa-apa yang hilang tak. Masalah je. And then dia tak masuk pun bilik-bilik tu. Tapi kenapa bila dia bangun, benda-benda yang dia nak curi tu semua dah ada dekat sekeliling dia macam tu. And then kawan dia tu pun sampai hari ni dia tak jumpa, dah lari dah pergi mana. Mungkin dia dah ternampak lah kot Pak Haji tu balik ke, tak tahulah, wallahu alam. Dan itulah dia kisah yang disharekan oleh Abang Jo kepada aku, yang aku nak sharekan kepada korang. Biasa kita dengar kan guys, orang pagar rumah tak nak bagi pencuri masuk. Ya, inilah dia kot. Aku rasa mungkin pencuri itu nampak, pencuri tu rasa rumah tu jadi panas, gelap, sangat gelita. Buka torchlight, ada cahaya tapi dekat depan tak ada apa-apa, nampak orang dekat ujung jalan, kita tak tahu. So kepada korang yang mungkin tengok video ni, biasalah guys, kita manusia ni kan, biasalah ada buat salah tu, kadang-kadang kita tak puas hati, kita luahkanlah secara personally kan. Kita janganlah buat khianat-khianat ni kerja setan, tak payah guys kan. So kepada korang yang tengah tengok video ni, satu je aku nak cakap, kalau tak puas hati cakap depan-depan, jangan nak main Twitter, nak pakai WhatsApp, nak pakai Instastory. Kau ingat aku kisah ke kau update macam tu kalau kau tak suka aku? Sikit yang aku tak kisah, engkau je yang broken sendiri, koyak sendiri. Alright, so itulah dia guys, cerita pada Abang Jo. So aku harap boleh bagi pengajaran pada korang yang mungkin tengok video aku ada terfikir, ada dengki dengan orang. Tak payah cakap je. Kalau tak puas hati, hantar surat berhenti, pergi cari majikan yang lebih baik kan. Apa susah? Hidup ni tak susah, kita je yang complicated kan. Islam tu mudah, tapi Muslim is not perfect lah. So guys, sampai sini saja kot Acah nak share dengan korang pasal cerita Abang Jo ni. InsyaAllah kita akan ada video akan datang. So korang jaga diri, kita dah nak habis bulan 10 ni, kita dah datang dah bulan 11. So dengan mungkin misi BBC sebelum hujung tahun ni guys, dah nak habis dah guys hujung tahun ni. So itu sajalah. And kesempatan ni tak ada apa. Nantilah Acah cakap. Alright, so sampai sini je. Assalamualaikum semua. Acah ni tak sihat sangat sakit kepala. Sikit lah, tu macam terganggu sikit masa bercerita. Sorry tau kalau ada apa-apa silap. So guys, jangan lupa follow IG Acap, TikTok and semua. Alright, so I see you when I see you guys in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.